Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Sir. Waalaikumsalam. Pagi je. Apa khabar semua hari ni? Harap semua Baik. sihat. Khabar baik. Alhamdulillah. Sihat. So, kita dah start ni lah. Lockdown pula. Ada ke kawan-kawan yang balik yang positif ni? Balik raya ni. Kat UTM ada kes tak? Kluster raya dia. Tak tahu Hopefully tak ada apa-apa lah. Banyak kes kat KYS tu. KYS yang dekat luar tu. Okay, so saya harap semua sihat-sihat saja. So, hari ni minggu ke 11 eh? 11. Macam mana midterm minggu lepas? Okay? Sempat buat semua? Sempat Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. Saya tengok highest markah ni ada seorang ni siapa in progress ni? Tak submit. Dan student saya, bukan student ni. Ada ke Arif Hakimi kat sini? Ada kawan-kawan, ada student saya nama kat sini Arif Hakimi, Muhammad Arif Hakimi. Afif Qayyum. Ada student nama Arif Hakimi dekat kelas kita ni? Ada tak? Ada kawan-kawan awak nama Muhammad Arif Hakimi bin Yusof? Ada? Yo. Boleh dengar tak suara saya ni? Senyap je ni. Ada tak kawan-kawan nama Muhammad Arif Hakimi Yusof? Ada tak? Ada. Oh, ada Dalam WhatsApp saya ada 87 orang sahaja, tapi dekat yang ambil exam tu, midterm tu 88 orang. So saya tak pasti siapa yang tak masuk dalam grup ni. So nanti tanya-tanya kawan-kawan siapa yang tak masuk dalam grup WhatsApp tu, tolong invite ni. Okay. So Alhamdulillah kita dah habis midterm, walaupun quiz kita langsung tak buat lagi. Okay. Okay, jom kita sambung saja kita punya lecture. Ready tak ni? Nak start ni lecture? Are you ready, class? Ready. Okay, good. So, record je.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So good morning to everybody. Assalamualaikum. So today we're going to continue uh, our subject on C++, and today we are going to cover new topic called as structured data. So I already upload the slide. The video you can watch later. Ya, kita tengok saja. Boleh nampak ni saya share slide ni, boleh nampak? Okay. Okay, so learning outcome at the end of the lecture, you should be able to describe the concept of structure. Apa pula structure ni? And then describe the difference between array and structure. Ada kaitan dengan array. So, apa tu array? What is array? Number 3, describe the concept of structure containing array and array of structure. Nanti kita akan combinekan konsep array dan dalam structure. And then use structure in program and use structure as function parameter. So apa yang kita akan belajar nanti, kejap saya buka pin je. Okay. Apa sih? So what we are going to learn today is a structure. Boleh nampak saya share pin ni? Boleh. So this topic structure dia akan ada related dengan topik that we have covered before. Yang pertama adalah dia ada kaitan dengan array. Dan yang kedua dia ada feature. So I hope all of you already master the concept of array. Rasa hopefully awak dah faham array tu. Array maksudnya dia ada multiple data, a group of data, a group of element. Array adalah a group of data of the same type. Array ni adalah a group, a group of data. Of data ataupun elemen lah. Data tu kita panggil elemen. A group of data of same type. Step array yang awak kena faham, a group of data of the same type. So function, you should be able to what you understand. You understand is ni lah, yang pass by value dengan pass by reference. Yang penting lah. Pass by value, pass by reference.
Pass by reference teruk yang tulisan saya. So, kalau kita pass, apa yang dipass ni, yang dipass adalah kita pass dalam parameter. Apa yang kita boleh pass? So, kita boleh pass variable, okay? Kita boleh pass what we can pass here, yang penting okay? Pass by value ke pass by reference ni, basically the concept sama ada kita pass one variable, pass one, kita nak pass one data ataupun variable lah, one variable pun kita boleh pass array kan, kita boleh pass array. Dah belajar pass array, ingat lagi kelas 2 minggu lepas pass array, ingat lagi? Ingat. Alright, sorry lah banyak sangat orang belajar ni. Saya dulu zaman saya belajar satu sem sampai function je. Awak punya ni sampai ke structure. Sebab sekarang pun dah senang nak information is information is everywhere. You can find in the YouTube. So basically, structure nanti what we cover will apa yang kita akan cover nanti, kita akan kaitkan structure ni dengan array dan juga dengan function. But before we see the how we deal with the structure, let's see the concept of structure. Okay, concept of structure. Structure ni apa? What is structure? So if we look at the learning outcome, okay, concept of structure. Apa pula apa ni? Saya tak nak explain dulu concept of structure. So I just want to explain about this one. Difference between array and structure. Okay, tengok ni dulu. Learning outcome yang kedua. So what is array? A group of data of the same type. Ini adalah array. Apa pula structure? Structure pun a group of data. So apa definition? What is definition of structure? So structure is a group of data, sama macam array, a group of data with different type. Okay, a group of data with different type. Nampak tak beza definition in term of definition structure dengan array? Okay tak? Okay. Apa yang dimasukkan dengan different type? Apa yang dimasukkan dengan different type ni? Apa yang dimasukkan dengan same type? Anybody? Apa boleh? Apa yang dimasukkan dengan different type dan same type? Both structure and array is a group of data. Okay. A group of data. Ada beberapa data. Kita combine sekali. Beza dia kalau array, group data yang kita groupkan tu dia same type. Apa yang masukkan same type is, apa yang same type adalah same data type lah. Same data type. Itu masukkan
dimasukkan dengan same type, same data type. Ingat lagi data type kita ada apa? Basic data type kita ada apa? Kita ada integer. Yes. Thank you, Puven. Kita ada float, kita ada double, kita ada character. So, bila kita declare array tu, contoh dia integer. For example, we declare array integer, contoh dia integer 6. Buat 10 macam ni. So, sebenarnya ni, dia ada a group of data. Data dia ada berapa ni? Ada 10. Ada 10 data, semua data dia berjenis integer. Itu maksud dia a group of data of same type, same data type. Jadi kita akan ada 60, 61, 62, 63, 64, 65 sampai 69. Semua data tu jenis dia integer. Same type. Faham ni? Faham tak? Kalau faham boleh type dekat chat tu. Faham? Okay. Nampaknya Puven seorang saja yang reply privately. Yang lain tak tahu mana? Hari ni ada midterm ke apa? Tak ada. Okay. Saya explain slow-slow. Okay, so structure pula. Dia a group of data but with different type. Maksud dia kita ada beberapa data tapi type dia berbeza. Ada dalam group tu, dalam group structure tu mungkin ada integer, ada float, ada character. Okay, different type. So dia ada different type, mungkin dia ada character, dia ada integer, okay, dia ada double, DOUBL. Faham ni? So now, apa yang kita nak belajar hari ni? So what is our focus today is how to, kita nak tahu apa yang kita nak belajar hari ni adalah how to group. How to group different sorry. Okay, kita nak how to group data with different type. DYP. Ini yang kita nak belajar ni. How to group data with different type. Inilah cara dia adalah kita nak groupkan menggunakan structure. Okay. Kita belajar dulu macam mana nak groupkan data with different type. Kita akan gunakan structure. Faham ni? Saya ada prepare ni, saya nota ringkas ni. Boleh snapshot kalau nak snapshot. So kita today our lecture is talking about structured data. So when talking about data, so data kita boleh bahagikan kepada dua, satu single data ataupun single element. So untuk single data ni ada different data type. Pada minggu 3
Ada integer, ada float, ada double, ada character, ada boolean. So contoh dia macam ni lah. Cara kita nak declare single data, integer mark, integer grade. And then last 4 weeks kita dah belajar tentang array. So array adalah a group of data. Okay, a group of data. A group of data ni kita boleh bagikan kepada dua. Satu same data type, yang kedua different data type. So kalau group of data ataupun elemen tu dia adalah same data type, so that structure data struct tu kita panggil sebagai array. That concept we call it as array. Okay. So this is the example. Cara kita nak declare, kita pakai integer mark 5. Ni maksud dia, apa maksud dia? Maksudnya kita ni bila kita declare macam ni is as if kita declare 5 variable. Integer mark 0, integer mark 1 dan integer mark 3, mark 2, mark ni salah ni. Ni mark 3 dan mark 4. Faham Ini yang kita dah belajar. Okay. Setakat ni faham? So today kita akan lihat a group of data that have different data type. So bila ada different data type, kita akan gunakan structure. Structure ni kita nak groupkan different data type together. So saya bagi contoh kat sini. Okay. Contoh you as a student. It's a data related to student. Apa data-data yang berkaitan dengan student? Boleh senaraikan. Boleh tulis dekat chat apa rasa data-data yang berkaitan dengan student? Numbomatic, betul? Lagi? Contohlah, numbomatic, nama, okay. Lagi? Okay. Multi, semester, banyak tu. Jadi batch, okay, batch, gender, inilah gender kat sini nama gender sini. Gender tu apa? Jantina. Okay, cukup lah. Betul Alright. So nombor metrik ni, data type dia apa awak rasa? Apa data type dia? Nombor metrik. Integer Dua integer. Nombor metrik integer ke? Yes, string kan? Dia string. Nama pun string. Jantina mungkin kita boleh pakai satu karakter L ataupun perempuan, ni boleh jadi Syah. Umur, okay. Fakulti, ni mungkin fakulti pun string ni. Semester, semester integer. Tu nampak ni? Ini contoh, okay. Data yang berkaitan dengan student. Data yang berkaitan dengan student, dia ada berapa jenis ni? Ada string, ada karakter, ada integer. So ada 3 jenis. Okay. Dia ada 5 variable yang berlainan jenis. Tak apalah, yang ni semester ni kalau konsep dia macam ni lah. Semester ni saya tak nak pakai yang panjang-panjang tu. Semester ni kita buat lah. Maksudnya kalau start daripada awak masuk tu semester 1, lepas tu semester 2, next year tu kira semester 3, semester 4. Boleh hari ni? Maksudnya kalau awak tahun 2 semester 1 consider sebagai semester 3 lah. Kalau awak tahun 1 semester 1 itu consider sebagai semester 1.
Bila awak tahun 1 semester 2, consider semester 2. Kalau awak tahun 3, tahun 2 semester 1, consider semester 3. Itulah, sebab itulah saya pakai integer ni. Okay lah. Kita okay, macam ni. So, macam mana kita nak groupkan? We have different, here we have different variable with different data type. Boleh kita pakai array nak groupkan? Tak boleh. So, kita kena pakai structure. Kita namakan dia sebagai structure. So, jom kita lihat. Kakak ni faham tak ni? Kakak ni faham yang ni? Dia faham? Faham Dan ni, kita akan groupkan dia ni gunakan apa? Array atau structure? Kita akan groupkan ni pakai array atau structure? Yes. Kita akan groupkan pakai structure. So, how? Now, kita lihat how. Jom kita tengok macam mana. How. Ni dia punya definition, boleh baca. Okay. Ni dia. How. This is cara kita nak declare. How to declare a struct type. Boleh nampak tak saya ni? Saya punya slide ni. So, ni cara dia. This is the way we want to declare. Okay. So, macam mana tadi? Dekat mana? Notepad. So, soalan dia adalah how. How. Jawapan dia ada dalam kita punya lecture Notely. Dia tak copy ke? Ada copy dia. Dia tak boleh copy. Ni. Ini dia punya format dia. Nampak ni? Boleh nampak? Kita groupkan gunakan perkataan struct. Lepas tu, ini adalah struct name. Lepas tu ada curly bracket. Ini adalah kita punya data yang kita nak groupkan. Ini curly bracket, semicolon. Inilah cara kita groupkan dia. This is cara kita groupkan. Faham? Faham Okay. Cuba kita apply this format ni kepada kita punya ini. Kita punya data yang kita nak groupkan. Kita apply. Okay. Saya macam nak apply, so saya type struct. Struct saya ni tentang apa? Ni, saya nak groupkan semua ni berkaitan dengan apa? Maklumat nombor metrik, nama, jantina, umur, fakulti, semester ni, ni maklumat tentang apa? Yes, tentang student. So, kita namakan dia struct student. Biasanya huruf besar lah. Okay, nama dia, nama struct tu huruf besar. Pun ni. Boleh? So, kita letak curly bracket. Tak semicolon. So, dalam dia adalah inilah nombor metrik semua. Tak saja. So, kita ubah yang ni jadikan komen ni. Komen ni just untuk panduan Okay.
So macam ni kita nak declare ni. Nak declare nombor metrik. Kalau kita nak pakai string, nak declare nombor metrik. Apa nak declare? Macam mana cara nak declare? Boleh siapa-siapa tulis. Chat. Cepat. Nombor metrik. Nombor metrik awak ada berapa? Ada berapa karakter? Sabar bos. Karakter satu. Berapa? Nombor metrik ada berapa karakter? Nombor metrik sekejap saya check. Nombor metrik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10. Okey, nombor metrik ada 10. Kalau nombor metrik 10, kalau kita pakai char, size dia berapa? Size dia berapa? Berapa size dia? Yes, 11. Size dia 11 Kenapa? Dia ada null. Value. Letak semicolon. Boleh tak kita declare macam ni? Nombor, lepas tu ada space metrik. Boleh tak? Boleh tak ada space? Okay, variable. Boleh Kita ubah. Saya jadi nombor metrik. Boleh Okay, nama string juga. So karakter, nama paling panjang, nama dalam kelas ni paling panjang adalah Ahmad Syafiq Salmi bin Cik Muhammad alias Cik Muhammad. Itu paling panjang tu kat grup ni. Ada tak? Ada datang tak dia ni? Ahmad Syafiq. Ada Ahmad Syafiq? Ahmad Syafiq ada tak kat sini? Hello? Ahmad Syafiq ada tak? Kantoi ni. Ada. Syafiq Silmi adalah yang paling panjang nama dia. Ada berapa karakter ni? Berapa Ahmad Syafiq Silmi? Nama awak ada berapa karakter? 14? Campur sekali dengan nama ayah awak lah. 2 ke 14? Ada berapa? Syafiq Silmi. Yang kedua panjang adalah Muhammad Haris Mursyidi bin Muhammad Saharudin. Itu yang kedua panjang. Muhammad Haris Mursyidi, awaknya nama tu ada berapa perkataan? Sama je. Termasuk space termasuk space, termasuk spacing. Okeylah. Saya kira tadi macam Ahmad Syafiq Silmi tu macam 40 lebih dia punya nama tu. Okay, so kita ambil yang panjang, so kita buatlah 50 kot 50. Kita declare lah nama ni, yang size dia 50. Panjang betul nama siapa ni. Okay, jantina kita pakai L, lelaki L, perempuan P, macam tu je lah. Karakter jantina sahaja. Satu saja space dia. Mo kita pakai integer. Fakulti string juga. So fakulti nak letak berapa? Fakulti paling panjang nama dia ada berapa? Letak dekat UTM ni.
kita buat paling panjang adalah FAEKK, ada 5. So letak 6 lah. Letak 6 sebab dia string, ada null. Ada null character. Master pun integer. So dah siap. Inilah cara kita groupkan different type of variable using struct. Faham ni? Boleh faham? Okay, good. Okay, dah faham tadi? Describe the concept of structure, describe difference between array and structure, describe concept of structure containing array and array structure. Alamak, yang ni susah ni. Nombor 3, 4, 5 ni, wah, complicated. So, kita dah faham, kita dah, dia pakai student tak? So, kat sini dalam this example, yang ni saya pun tak tengok slide sebenarnya. Saya ajar ikut suka hati saya. So, this is the example tentang student. So, struct student. So, dia ada 4 variable kat sini. Yang ni cantik sikit lah. Okay. Dia ada 4 jenis different type of data type. Ada integer. ID dia pakai integer. Mungkin ID dia ada pakai nombor saja. Ada character name 30. So ni Muhammad Syafiq Silmi ni memang tak cukup lah ni kalau nak tulis nama bapak dia ni. 30 saja. Lepas ada short year in school. Okay, dah tahun yang keberapa dan double CGPA. Okay. Boleh? Itu cara kita declare. Kita declare structure. When we do something like this, kita belum contoh dia dekat kelas awak ni ada 88 orang. Okay, contohlah. Dekat dalam kelas awak ni contohlah ada 5 orang student. Ada 5 orang student. So macam mana saya nak setiap student, saya nak buat objek untuk setiap student. Ini declare struct Tak faham kot. Kita tengok sajalah. Nampak ni. Ini structure declaration. Ini structure declaration. Kita bukan declare variable Kita declare structure. Yang tadi kita buat structure declaration. So, sekarang macam mana kita nak declare variable? Variable. Yang tadi tu kita baru declare struct. Variable kita tak declare lagi. Apa maksud variable? Variable adalah student ni. Siapa student yang ada? Contohnya kita ada 3 orang student. So, cara kita nak declare adalah nama struct student 1, student 2 and student 3. Ini declare variable. Ini adalah benda baru bagi awak variable struct. Kan? Ini adalah benda baru bagi awak. Pertama ni kita nak declare, kita akan pakai primitive data type. Lama ni bila kita nak declare variable, kita akan pakai primitive data type. Primitive data type maksud dia apa ni Encik Razi? Maksud dia sebelum ni kalau kita nak declare variable, array ke ataupun bukan array, kita akan pakai integer, kita akan pakai float, betul? Kita akan pakai double, kita akan pakai character, kita akan pakai boolean. Faham? Itu yang kita belajar sebelum ni. Sekarang bila kita dah ada struct, tu cara kita nak declare variable struct, nama dia variable struct
kita kena ambil nama struct ni dan baru kita declare apa variable dia. Faham? Ini benda baru. Jangan confuse Ini kita declare struct, yang ni kita declare variable struct. Soalan tak? Setakat ni? Ini kita declare struct, yang ni kita declare variable struct. Ingat dia berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni kita declare pakai primitive data type. Sebelum ni kita pakai primitive data type. Apa maksud primitive data type? Tulis primitive data type. Maksud dia adalah integer, float, double, character, string. Tu boleh kira consider primitive lah. Faham ni? Inilah contoh dia. Okay. Structure initialization. Tadi itulah. Initialization maksudnya kita nak bagi, ingat lagi tak array initialization? Ingat lagi array initialization? Ingat lagi? Kita nak analyze tu, saya kata the struct ni ada kaitan dengan array. Initialize maksudnya kita beri value. So tadi contoh dia apa ni? Dia punya contoh beza-beza integer. Ni tak, dia tak ni lah. Dia tak relatekan dengan yang atas ni. Initialization maksudnya how we want to give value to the initial value to the struct. Contoh kalau dalam array kita nak bagi initial value. Dalam array kita nak bagi initial value. Contoh dia kita ada kan macam ni kan. Dalam array ni array. Contoh dia integer character grade. CHAR ataupun mark lah. Double mark ni equal to letak macam ni kan, ni maksud initialization. Ni letak 5 letak kosong. Maksud dia ni apa maksud ni? Maksudnya semua elemen initial value dia adalah kosong. Maksudnya mark 0 is kosong, mark 2 is kosong, mark 3 kosong, mark 4 kosong. Betul. Kita juga boleh buat initialization macam ni, 2, 3, 4, 5, 6. So maksud dia, ini mark ni ada 5 elemen. Elemen pertama, dia punya initial value adalah 2. Elemen yang kedua, initial value dia adalah 3 dan seterusnya. Ini yang kita panggil sebagai initialization. So sekarang macam ni kita nak initializekan this one. Kan kita beri value. So contoh dia lah So cara dia macam ni. Ini declare. Kalau nak initialize, contoh lain buat student 4 S4 is equal to, letak macam ni, dia ada nombor metrik. Nombor metrik adalah string. Macam ni. I0 apa? I ni nombor metrik siapa ni? I40 ni, koma, nama dia adalah string juga. Dia adalah
Matrik siapa ni? Nombor matrik siapa ni? Ni, nombor matrik dia. Nur Azlinda binti Nordin. Ada tak kat sini? Pernah nampak dia aktif ni? Saya tak pernah nampak dia ada dekat, dia respon-respon ni. Saya tak nampak. Dan Tina dia adalah P. Okay, sebab karakter. Lepas tu, umur dia, umur berapa ni? Umur pula. 19 ke 18 19 kot. Plus, fakulti apa awak FKM ke FKP? FKM lepas tu semester 2, betul? Ni cara nak initialize. Ada ke ni Nur Azlinda binti Nurdin ni? Ada datang tak? Tengok sikit. Participant 78. Ada. Okay. Dia baik kau respon. Baru nak check. Okay. Alright. Ni cara nak initialize. Kan? Ni cara nak initialize. Itu maksud initialize. So, kita dah belajar declare. Kita dah belajar. Tengok ni apa kita dah cover ni. Ni baru konsep Cara nak declare struct. Cara nak declare variable. Cara nak initialize. Okay, nak initialize. Nak beri value awal. Alright. Okay, next is dah habis. Live sudah. Malasnya buat terlambat ni. Okay. Referencing individual. Okay. Okay, sekarang. Referencing individual field akun member. Okay. Nama ni, kita panggil ni tadi. Ni setiap satu elemen ni, kita panggil field ataupun member. Ni kita panggil sebagai field kepada student ataupun member kepada student. Ni kita panggil field. Faham? Field ataupun member. Tulis. Elemen ni, ni adalah elemen ni. Variable ni, data yang ada dalam struct ni kita panggil sebagai elemen. Elemen-elemen ni kita panggil sebagai member. Member ataupun field. So nanti kalau soalan kata field member, jangan confuse pula. Okay. So, next is about referencing individual. Apa maksud referencing individual? So maksud dia ni, maklumat semua ni di 04201062 Nur Azlinda binti Nurdin ni semua akan disimpan dalam variable S4. Cara dia, contoh dia, macam mana saya nak displaykan nama S4 ni. S4 ni adalah variable student. Okay. S4, dalam S4 ni ada banyak data ni. Ada nombor matrik, ada nama, ada jantina, ada umur, ada fakulti, ada semester. Soalan dia, macam mana saya nak displaykan nama? Dia disimpan oleh S4. Adakah saya kena buat macam ni? Oh, macam ni ke? Ni adalah cara saya nak display. Saya nak display nama saja. Kerana saya nak display nama saja. Cout ni display kan? Adakah saya perlu cout S4? Sebab S4 ni variable. Kita kan kalau display kan displaykan variable. Macam mana? So, kalau kita nak displaykan certain field ataupun certain member, kita kena letak S4 dot so, nanti dia akan keluarkan Nur Azlinda binti Nurdin. Faham? Ni, yang penting ada dot
dan nama field. Dot dan nama field. S4 ni variable struct dot ni. Kalau awak nak keluarkan nama S3 ni, nama S3, awak bolehlah cout S3 dot nama. Faham? Okey, itu ni sepatutnya dah termiss ni. Okey. Saya nak balik kepada declaration. Anda faham Dah faham? Okey, good. Okay, now saya nak kaitkan, tadi saya dah kata structure ni ada kaitan dengan array, betul? Structure ada kaitan dengan array. Structure ada kaitan dengan array. Okay, now sekarang ni saya declare berapa student ni? Saya ada 4 student. Student S1, yang ni saya cuma ada 3 student saja. 4. Tapi kelas saya sekarang ni ada berapa student? Kelas saya ni ada berapa student? Kelas programming ni 88. Okay, 88. So macam mana saya nak declare 88 student tu? Saya akan buat macam ni ke? Student S1, S2 sampai sampai S88. Macam ni ke? Banyak ni nak tulis ni. Saya malas nak tulis. Nak tulis kod. Saya buat macam ni, faham? Saya buat faham? Kalau saya ada 88 student, kalau saya gunakan konsep macam ni, so saya kena declare 88 variable struct. Betul? Tapi, ada tak cara yang lebih mudah? Takkan kalau ada 1000 orang, saya nak declare 1000 variable. Macam mana cara yang paling mudah? Saya dah cakap tadi, kita kaitkan structure dengan array. Yes, pakai array. Sebab dah ramai sangat kan, takkan nak declare one by one. So, kita boleh pakai array macam ni. So, kelas kita ni, for example, kita ada contoh this class is awak di satu 1 DMC as 88 student. So, macam mana kita nak declare? Kita declare student as 88. 88. 88 student. Faham ni? So, for contoh. Ada contoh andaikan assume the data of all students have been entered. Faham ni? Ni assume data of all students have been entered. Maksud dia, contoh ni assume data of all students have been entered. Maksudnya, kita dah masukkan semua maklumat 88 student ni. Nombor matrik, nama, jantina, umur, fakulti, semester. Faham ni ayat ni? Assume data of all students have been entered. Faham tak? So, how to display all name? How to display all name?
Ini kita nak display individual name ni. Sekarang saya nak display all name. Saya nak displaykan nama ke-88 student. 88 student tu. Daripada Siti Aisyah lah, Barsha, Ting, Chan, Lim, Lau, Erni, Syarvin, Muhammad Alif, Muhammad Afif, Akmal Rafiq, Muhammad Firdaus lah, Muhammad Irfan, Telin, Wang, Muhammad Aiman, Norbert, Ashley, Wan Muhammad Effendi, Muhammad Halik, sampailah yang last kali jawab midterm hari tu nama dia Muhammad Hanif Taufik. Saya nak listkan semua nama student tu. Macam mana? Macam mana saya nak listkan semua nama student? Saya dah declare ni. Saya dah declare ada 88 student dan saya dah masukkan semua data. Norbert, salah Norbert. Mana boleh S88 nama? Saya nak one by one. So kita pakai apa? Ingat lagi tak kalau pakai array, kita akan display pakai for kan? For integer I. Ingat lagi? Kalau nak display array, biasa kita akan pakai for. Ingat lagi tak? I less than 88 I plus plus. Okay. Kita see out. Okay. Out apa? S apa? Si dot nama. Faham tak ni? Jangan confuse. Norbert seorang je lah faham. Yang lain faham tak? Kan kita dah declare 88 student, declare. Lepas tu kita assume kita dah masukkan data lah. Mungkin awak buat macam ni pun boleh juga lah. Awak nak masukkan data pun pakai array lah. Nak masukkan data pun akan pakai array. Sekarang ni nak display nama setiap student. Ni secara dia. S1. S ni adalah array tadi. I ni adalah dia punya subscript. Sebab bila kita declare S88 ni subscript dia adalah 0 sehingga 87. Betul? So nanti dia akan keluarkan lah. Contoh dia, rekod yang jawab exam hari tu, yang first kali jawab exam adalah Siti Aisyah. So Siti Aisyah akan keluar dulu. Yang last kali jawab exam hari tu adalah Muhammad Hanif Taufik. So nama dia akan keluar last kali. Rekod yang ke 87. 88 lah. Faham ni? Okey. Itulah kaitan dia dengan kaitan antara struct dengan array. Okey. Sekarang kaitan struct dengan function. Struct dengan function. So, ini kaitan dengan array. So, sekarang contoh dia kita ada, kita ambil contoh ni lah. Ambil contoh ni. Nanti contoh lah. Okay, ni saya pisah-pisahkan dia. Contoh dia berlainan. Okay. Awak memang kena fokus ni. Kalau awak tertinggal memang, kalau awak tak fokus memang akan lost nanti. Ya. Yang ni yang atas tu adalah contoh simple. Yang ini bawah ni saya kaitkan dengan array. Dah habis on array. Contoh seterusnya ini basic konsep. Yang ni kaitkan antara struct dengan array. Sekarang yang ketiga saya nak discuss struct dengan function. So contoh dia saya buat macam ni, declare. Saya declare macam ni. Okay.
So contoh dia saya ada satu function, abang ada kelas lagi ya. Okay. So saya ada function call, nama dia display student. Display student. So, sorry ni. Saya ambil ni lah. Saya ambil contoh yang ni lah. Sikit. Okay. Saya ada satu variable, saya dah initialize, nama dia student4. Saya nak display student ni, saya nak display gunakan function. Ada function, nama dia adalah, ini adalah function call Ini function call. Saya buat macam ni, saya harap awak faham lah. Okay lah, saya buat macam ni lah. Saya buat complete program ni adalah integer main. Okay. Takut awak nanti confuse. Return 0. Okay. So saya ada satu function, nama dia display student. So kita buat function definition dia, void play student. Okay. Okay. Sekarang ni S4 ni ada kat atas. Macam mana saya nak bawa dia ke bawah ni? So kita letak dekat sini S4. Ni kita akan paskan struct. So kat sini nama dia apa? student. S4 ni kan student. S4 ni adalah student. So buatlah kat sini student, katakan X. Bolehlah cout kan. Cout kan apa? Ni adalah nombor matrik X dot nombor matrik. Okay. Sama konsep macam sebelum ni. Kita macam bawa variable saja. So dia punya parameter kat sini dengan sini sama tak? Tak semestinya sama. Cuma kat sini data type ni kena ingat. Data type dia adalah student. Data type dia bukan integer sebab kita bawa struct. So data type dekat sini, dekat function definition ni kena letak student. Faham ni? Ini adalah nama. Azura faham tak? Okay, apa lagi tadi? Nama lupa lah. Nama jantina umur. Nama jantina layout X dot umur. Okay. Lepas tu apa umur apa? Fakulti. Layout X dot fakulti. Dan cout X dot semester. Awak tengok tu dia punya variable struct tu kita boleh ubah, tapi dia punya field ni tak berubah. Faham? Yang ni faham? Asik, jangan pesawat asik pada kelas. Ni kaitan dia dengan function.
Okay, contoh saya ada function lagi satu, nama dia display student name. Display student name. Display student name. Display student name. Apa parameter dia kat sini? Kalau saya ada function nama dia display student name. Ataupun display student age lah. Student age. Okay, apa dia? Kalau saya nak student age sahaja, tu apa parameter kat sini? Ni, saya nak display student age saja. Apa parameter kat sini, kelas? Bila kita bawa S4, dia akan bawa whole struct. Dia akan bawa semua sekali ni. Tapi kalau saya nak display age saja, saya nak bawa age saja. Age dia yang ni, saya nak bawa age saja. Macam ni, parameter dia apa kat sini? Saya nak bawa satu data saja. Apa yang saya nak bawa kat sini? Apa parameter dia kat sini? Apa variable yang saya nak bawa? Apa variable yang akan jadi parameter? Age lah. Bukan integer. Bukan age. Umur. Yes, umur. Umur. Betul lah. Saya cakap age pula. Umur. Student age. So, saya akan bawa apa? Umur. Umur macam ni ke? Betul? Betul? Betul tak? Betul tak? Salah, Azura. Sekarang ni, umur ni berada dalam mana? Umur ni adalah fill kepada S4. Fill kepada struct. Letak apa? Ada kurang ni. Yang lagi, kita sekarang pakai struct. Dia mesti ada dot tu. Macam mana? Bila struct, bila kita nak access fill ni, kita kena ada dot. Nampak? Setiap fill kena dimulai dengan dot dan nama struct dia. Yes. Kan age Aisyah, nama dia umur kat sini. Dia punya fill tu nama umur. So S4 dot umur. Faham? Faham tak ni? S4 dot umur. Dia bawa satu variable sahaja. So dekat function definition kat sini, kita letak apa? S4 dot umur ni apa? S4 dot umur ni adalah struct ataupun integer. S4 dot umur ni struct ataupun integer, so dia adalah integer. So kita tulis integer, katakan age. Sebab ini hanya satu field saja. So ini satu field, satu variable lah. So, kita see out age. So satu field ni consider sebagai satu variable saja, bukan struct. So jadilah dia display macam ni. Setakat ni faham? Okay. Pening kan? Macam-macam konsep. Siapa yang dah berasap? Nak saya tambah lagi ni. Ni saya baru cerita kaitan antara struct dengan function. Tadi struct dengan array dah settle. Struct dengan function pun dah settle. Okay. Yang kita belajar ni tadi tu, yang ni
Pass by value ke pass by reference? Yalah, tak apalah, pass by value, pass by reference. Kemudian ini kita display, ini kita bawa satu ni, cuma satu ni kita bawa satu apa? Satu struct. Satu struct. Ni contoh seterusnya. Contoh seterusnya tulis nanti awak lupa pula. Contoh pertama adalah untuk simple konsep. Contoh kedua adalah nak kaitkan dengan apa kaitan struct dengan array. Okey. Contoh yang ketiga ni kaitkan struct dengan function. Okey. Contoh yang keempat adalah saya kaitkan struct, array dan function. Tiga-tiga. Struct, array dan function. Saya nak combinekan tiga-tiga ni. Tiga-tiga konsep dalam satu. Contoh seterusnya saya akan combinekan struct, array and function dalam satu contoh. Mula-mula tadi contoh pertama saya explain tentang struct. Macam mana nak declare struct, simple saja. Lepas tu kaitkan struct dengan array. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga struct dengan function. Contoh yang keempat ni struct, array dan function. Tiga-tiga ni. Are you ready class? Ready tak? Saya nak kaitkan structure, array dan function. Okay, ready Mudah-mudahan saya dapat explain sesimpel mungkin. Okay. Saya ambil contoh ni. Okay. Yeah. So assume data have been entered. Ini dekat main lah ni. Saya buat ni integer main. So okay. Ini faham ni? One DMC has 88 student, so kita declare student as 88. Faham? Ini faham? And then kita assume data of all student have been entered. Ini faham? How to display so saya nak sekarang display all student in a function using a function. Sekarang saya nak display semua student tu gunakan function. Sama konsep macam tadi. Ni, display student kan? Dia display student. Sama je. Nampak ni? Macam yang tadi juga, kita pakai display student, tapi variable dia kat sini adalah S. Sebab apa? Kita declare dia sebagai S, betul? So kat sini, kita ada sama juga yang tadi. Copy.
display student. So, sekarang ni, S ni. Struct ni ataupun field ke ataupun array ke ataupun ni S ni. What is S? Dalam saya lah kat sini. What is S? Dia adalah field ke? Struct field. Field ataupun dia adalah a struct. Ataupun dia array of struct. Ataupun dia array. What is S? Ada jawapan ni. Struct field ke? A struct ke? Array ke? Ataupun array of struct? Ni S. Korang faham tak ni? Sekarang saya dah declare ada 88 student dan kita assume semua data student tu kita dah masukkan. Sekarang saya nak displaykan all student info ni, all student data using function. So saya nak ni gunakan function. So saya akan panggil function call, nama dia display student S. S ni adalah dia punya parameter. So S ni apa? S ni adakah struct field? Struct field tu maksud dia nombor metrik, nama, jantina, umur tu adalah struct field. Adakah dia struct? Maksud struct tu adalah yang ni lah semua ni. Nombor metrik, nama, jantina, umur, fakulti, semester. Ataupun dia array. Ataupun dia array of structure. Okay. Jawapan dia adalah S ni adalah array of structure. Sebenarnya dia bawa berapa? Sebenarnya S ni dia akan bawa 88 student. Okay, dia akan bawa 88 student, dia akan parameter ni sebenarnya adalah 88 student. Setiap student ada nama, ada nombor metrik, ada umur, ada semester, ada gender, semua tu. Faham? Banyak sebenarnya dibawa. Data yang dibawa ni sebenarnya banyak. Ni S ni sebenarnya adalah array of struct. Array of struct maksudnya ada 88 student. 88 student tu ada nombor metrik, ada nama, jantina, umur, fakulti, semester. Memang banyak betul data yang dibawa, yang dijadikan parameter. Tapi kita boleh tulis S sahaja. Faham ni? Okay, thank you Ernie dan Aisyah. So kat sini, parameter dia ni, sekarang dia adalah array of struct. So kat sini kita kena letak macam ni. Betul? Ini maksud dia adalah array. Ataupun kalau ni ni S ni saya tukar jadi S kat sini jadi X, sama je. Faham? Okay. So sekarang kita nak display all student, kita pakai apa tadi? Pakai for ni kan? Ni. Kita nak display all student sebab dia adalah array of struct. So kita kenalah pakai for. Nak displaykan semua ni.
So, dia X adalah array. So, kat sini adalah X array. Kita letak kat sini tambah dia punya subscript. Dan display 88 data. Sorry, 88 student. Yang ada setiap student ada 6 data. Banyak panjang ni. Lah I. So ni hasil dia nanti ni dia akan keluarkan 528 line. Setiap student dia akan keluarkan 6 line. 1 2 3 4 5 6. Kalau 88 student dia akan print di outkan 528 line. Faham Ini maksud dia. Kat sini apa yang kita belajar kat sini, kita ada struct, kita ada array dan kita ada function. Okay, function array. Nampak? Saya kaitkan tiga-tiga. Ada struct, ada array, ada function. Faham ni? So, dalam contoh yang keempat ni, ada ketiga-tiga sekali. Struct, array dan function. Okay. Awak nak nota saya ni ke? Ke dah nak screenshot ke? Saya ada salin. Ni kalau saya ajar dekat apa ni, ajar dekat kelas pun saya tulis dia benda ni. Memang awak kena salin, siapa nak salin lah. Okay, tapi tak apa, nanti saya akan bagi video ni. Saya record. Okay. So, tengok dia punya learning outcome. Saya dah tak nak tengok slide dah. Saya malas nak tengok slide. So, nampak ni, describe the concept of structure containing array and array of struct. Use struct in program. Use structure as function parameter. Nampak? Dah habis So, dah habis dah kita punya learning outcome. Sebab kalau saya explain ikut slide ni, memang lambat lah nak habis. 35 slide. Kita tengok apa yang kita belajar ni, tengok ada tak ada cerita. Okay, ni yang biasa. Saya tak ajar nak masukkan data dalam struct Yang saya, dalam contoh saya tadi, saya assume je. Assume data of all students have been entered. Okay. Assume data of all students have been entered. So, mungkin nak masukkan data dalam struct, yang tu awak kena tengok dalam ini. Ini cara nak masukkan data dalam struct. Ini nak see out. Okay, ini nak compare. Ni. Ni cara nak masukkan data. Nampak ni? Oh, saya lupa nak explain. Kita declare struct. Tadi kan saya ajar tadi, ada dua benda. Pertama, kita declare struct. Betul? Yang ni kita declare struct. Yang ni kita declare variable struct. Betul? Ini adalah declare struct. Ini adalah declare variable struct. Betul? That's okay tak? Saya tak cerita location tadi. Saya cerita macam nak declare struct, macam mana nak declare variable struct. Tapi saya tak cerita declaration of struct letak kat mana, variable struct kita nak declare letak kat mana. Dalam slide ada cerita. Ni contoh dia. Tengok ni, nampak ni saya punya PowerPoint. Nampak tak PowerPoint saya? Dah, declaration of struct.
Dia letak kat mana? Luar void. Luar function main. Void main. Di luar void main ataupun di luar integer main. Nampak? Nampak tak ni? Faham tak? Di mana location declare struct? Di luar function main. Di luar function main. Di mana kita declare variable struct? Yang ni. Dalam main. Betul? Nampak? Syah, Azura, Puvan, Ernie. Okey. Terus seterusnya adalah cara kita nak masukkan data. Kita nak masukkan data ke dalam struct. Ni cara dia. Nampak? Dia masih pakai dot. Ini adalah dia punya variable struct. Ini adalah dia punya variable struct. Ini adalah declare struct. Ini adalah variable struct. So cara nak masukkan dia adalah ni cin atau letak variable struct dot member ni, dot id. Ni. Ada dot. Okay. Please enter your ID. So cin student bitg1113.id. Nak masukkan nama cin.getLine yang kita dah belajar 2 minggu lepas. Sebab ini adalah string. GetLine name 19. Ini string Nama ni adalah string. So kita kena pakai cin.getLine. Cara nak cin. Kalau selama ni kita tulis je ID, name, grade point, tapi sekarang sebab ada struct, kita ada nama variable struct tu, lepas tu letak dot. Ini cara masukkan data dalam struct. Macam nak keluarkan data daripada struct, ni cara dia. Sama juga. Kan yang tadi. Boleh faham? Nampak simple kan ni? Saya ajar dah complicated. Ini baru yang simple lah, konsep of struct. Yang ni simple. Okay, ada nested structure pula. Aduh. Nampak? Banyak. Ada date, time. Tak payahlah ni skip saja. So, kita juga boleh buat macam ni. Nampak ni? Ini adalah nested struct. Yang ni abaikan ni. Saya tak nak pakai ni. Maksudnya dalam struct ada struct. Ni adalah struct. Kenapa dimasukkan dalam sini? Okay. Yang simple pun susah nak faham. Dia bagi nested pula. Okay. So yang ni simple lah. Ini adalah struct declaration. Ini adalah variable struct declaration. Okay. Ini member dia adalah array. Yang ni kita dah tengok. Nampak ni? Ni katakan kita ada ni adalah kaitan antara struct dengan array yang saya dah sentuh tadi. Contohnya ni ada 3 orang pelajar. So ni dia buat initialization. Lepas tu dia display kan. Sama je. Saya ajar tadi kan. Okay. Tengok contoh program ni. Yang copy. Terusnya struct jadi parameter. Nampak ni? Struct jadi parameter. Term ni adalah struct. P ni adalah dia punya variable struct. Structure as function. Okay. Right. Oh.
saya ajar advance rupanya. Dia tak ada cerita. Yang keempat tak ada Yang keempat tu tak ada. Contoh yang keempat ni dia tak ada. Saya ajar advance pula. Saya tak tengok kan slide. Yang ni contoh yang ni. Array sebagai array of struct sebagai parameter ni tak ada dalam slide. So boleh lah. Tak ada Tak ada punya. Apalah, awak dapat knowledge. Tapi ni sama kat ni. Tapi faham kan konsep dia? So jangan lupa record your attendance. So I think that's all for today. So kita akan jumpa on Friday untuk kita cuba buat program lah berkaitan dengan struct. Ni hari ni kita belajar konsep dahulu. So hopefully awak dapat something lah. Yang penting at least awak tahulah cara nak declare struct ni. Cara nak declare struct dengan cara nak declare struct. Ni yang penting ni. Konsep dia. Apa beza struct dengan array? Struct dia adalah a group of data ataupun element but different data type. Kalau array, dia a group of data but same data type. So itu sajalah. So that's all for today. So thank you. Until we meet again on Friday. Okay, Assalamualaikum. Kalau tak ada soalan lah. Assalamualaikum dan sejahtera. Thank you, sir. Ya.